Shalom saudara dan saudari semua. Selamat datang ke Rhapsody Reality TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan membawakan satu perkongsian daripada Pastor Chris Oyakhilome yang bertajuk Kasih dan Kerendahan Hati dalam Hatimu. Sebelum itu, mari kita sama-sama membaca di ayat Yakobus bagian 4 ayat 6. Ayat ini mengatakan, tetapi dia mengurniakan kasih karunia yang lebih banyak. Kerana itu, dia berkata, Allah menentang orang sombong, tetapi dia mengurniakan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Saudara dan saudari, Alkitab mengatakan bahawa Tuhan menyelidiki hati. Dia mengetahui fikiran dan niat hati kamu. Itulah sebabnya dia mahu kamu menjaga hatimu selalu dan menghapuskan segala sesuatu yang tidak konsisten dengan sifat ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Selalunya, dia mahu melihat kasih dan kerendahan hati dalam hatimu. Dia tidak mahu kamu memandang rendah atau menghina sesiapa. Dia mahu kamu merendahkan hatimu sehingga cukup untuk mempercayai orang lain. Percayailah bahawa Tuhan boleh menggunakan mereka sebagaimana dia boleh menggunakan kamu. Kemungkinan di dalam keluargamu, tempat kerja, atau di gereja kamu, seseorang melakukan sesuatu yang menakjubkan dan patut dipuji. Jangan mencemuh dengan hinaan. Hendaklah kamu meraihkan orang lain atas pencapaian mereka dengan setulus hatimu. Belajarlah untuk memuji Tuhan dengan hati yang ikhlas. Memuji dan menyembah Dia apabila Dia melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan orang lain. Apabila orang lain kelihatan lebih dihormati daripada kamu, hal ini tidak sepatutnya menyinggung perasaan kamu. Hendaklah kamu bersukacita untuk mereka. Kejayaan orang lain tidak bermaksud kamu gagal. Oleh itu, raihkanlah kejayaan orang lain. Apabila Tuhan melihat kasih dan kerendahan hati sedemikian di dalam hatimu, Dia akan menaikkan kamu. Dia meninggikan orang yang rendah hati. Tidak kira apa yang Tuhan lakukan melalui kita, Dia tidak pernah mahu kita menjadi sombong. Bermegahlah tentang Dia dan apa yang Dia telah lakukan untuk kamu. Bermegahlah dengan kemuliaannya di dalam hatimu. Tetapi jangan sesekali meninggikan dirimu di atas orang lain. Roma 12 ayat 3 berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan diri kamu lebih tinggi daripada apa yang patut kamu fikirkan, tetapi hendaklah kamu berfikir dengan seadanya, menurut ukuran iman itu yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada setiap orang. Ayat Injil ke-10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Alkitab berkata dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Haleluya. Jadilah lelaki atau wanita yang dikenali sebagai seorang yang penyayang, pemurah, cemerlang dan rendah hati. Baiklah saudara, mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Aku seorang yang penyayang, pemurah, cemerlang, rendah hati dan baik hati. Aku melihat dan meraihkan keindahan, kemuliaan dan kebesaran Tuhan pada orang lain.
Dalam semua perkara yang aku lakukan, motif-motifku adalah baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Aku benar-benar bergembira dengan eksploitasi dan kejayaan orang lain, dan aku enggan membandingkan diriku dengan sesiapapun, kerana aku tahu bahawa diriku unik dan hidupku adalah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Untuk renungan tambahan, kita boleh merujuk di Filipi bagian 2 ayat 3, 1 Petrus bagian 5 ayat ke-5 dan 6, dan yang terakhir 2 Tawarikh bagian 12 ayat ke-12. Baiklah saudara dan saudari, sehingga kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.